108 ke 109 malam ni? Maaf Ustaz, saya tak masuk kelas minggu lepas Ustaz. Okay. 109. 109. Okey, baik. Terima kasih Puan Izzawan. Muka surat 248 ayat 109. Surah Yusuf. Okey, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, surah Yusuf muka surat 248 ayat 109. Ayatnya berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Okey. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa dan ma tidaklah arsalna kami utuskan, kami hantar, semua boleh. Min daripada qablika, sebelummu. Maksud sebelummu kat situ adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa melainkan rijalan lelaki-lelaki nuhi yang kami wahyukan ilaihim kepada mereka min daripada ahli penduduk. Terjemah ahli penduduk. Boleh? Al-Qura terjemah dia bandar. Okey, melainkan lelaki-lelaki daripada penduduk bandar. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Ayat pertama kita, tolong terjemahkan dia. Puan Siti Nolis, terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami utuskan daripada sebelummu, melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka daripada penduduk-penduduk bandar. Okey. Terima kasih Puan Siti Nolis. Ayat ini, Allah Ta'ala turunkan, tahu tak kenapa? Sebab orang musyrikin, orang musyrikin Mekah, mereka mengatakan, kalau Allah nak hantar Nabi, kalaulah Allah pilih Nabi Rasulnya, kenapa Allah pilih manusia? Manusia macam kita, makan, minum, tidur, buang besar, buang kecil. So kita dengan dia tak ada beza pun. Jadi, patutnya Allah nak pilih Rasul dia, utusan dia, kenalah lain dari yang lain. Kena special, mana manusia yang lain. Tengok muka surat 291. Ayat 90, muka surat 291. Ayat yang ke-94. Ayat yang ke-94 dan 95. Tolong baca dia Puan Sharifah Husna, page 291, ayat 94-95. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi rasul. Okey. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Jadi orang musyrikin Mekah ni, apa yang menyebabkan mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad? Dia kata, adakah Allah hantar manusia sebagai rasul? Makan minum macam kita. Pula tu manusia yang dihantar oleh Allah tu, dulu kecil-kecil main sama-sama dengan kita, dulu kecil-kecil mandi sama-sama dengan kita, kejar-kejar sama dengan kita. Tiba-tiba besar-besar jadi rasul. Pelik sungguh. Ataupun mereka mengatakan, tengok surah Al-Furqan. Kalau baca Puan Izzawan ni, surah Al-Furqan. Muka surat 360. Muka surat 360 ayat 7. Lepas tu terus muka surat sebelah dia ayat 20.
Muka surat 360 ayat 7. Lepas tu muka surat 9 ayat 20. Kalau baca Puan Isama ni. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya. 20. Sebelah. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan mereka sesungguhnya makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Kami jadikan sebahagian daripada kamu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Adakah kamu mahu bersabar? Ingatlah Tuhanmu maha melihat. Okey, terima kasih Puan Isama. Jadi dalam 2 ayat tu Allah Ta'ala jawab terus. Orang musyrikin kata, Rasul apa ni makan, minum, jalan kat pasar macam kita juga. Kita pergi jalan je, pergi jalan. Kita main dengan anak-anak, dia pun main dengan anak-anak. So tak nampak beza apa-apa dengan kita. Kenapa dia mengatakan dia Rasulullah? Patutnya Rasulullah ni utusan Allah. Allah ni berkuasa, hebat. Utusan dia kenalah lain pada yang lain. Ayat tadi, muka surat 291, Allah Ta'ala kata, kalaulah yang berjalan kat muka bumi ni malaikat, barulah Allah Ta'ala akan hantar Rasul, malaikat juga. Sebabkan yang berjalan kat bumi ni manusia lah, Allah hantar manusia sebagai Rasul. Nanti kalau Allah hantar malaikat sebagai Rasul, manusia bagi alasan pula, dia boleh lah, dia malaikat, tak payah tidur, tak payah makan, tak payah minum, tak ada anak, tak kena hantar anak sekolah. Boleh lah. Kami ini sibuk macam-macam. Jadi Allah hantar Rasul. Manusia sebagai Rasul kepada manusia yang lain, satu nikmat. Kita pun dah faham bahasa dia pun senang nak memahamkan kita. Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya Rasul tu manusia macam kamu juga. Tapi dia boleh bagi masa, dia boleh korbankan masa untuk ibadat pada Allah. Dia pun ada keluarga juga. Dia pun perlu makan, perlu minum, perlu rehat, perlu tidur juga. Tapi dalam masa kesibukan dia dengan keluarga dia dapat bagi masa ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat surah Al-Anbiya ayat 7 tak silap saya. Surah Al-Anbiya ayat 7. Allah Ta'ala cakap macam ni juga. Allah guna perkataan lelaki. Muka surat 322 ayat 7. 322 ayat 7. Tolong baca Puan Nur Zakiyah boleh? 322 ayat 7. Ustaz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. 322 ya. 7 dan 8 lah dua sekali. 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan ayat 8 ya. Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak hidup kekal. Terima kasih Puan Zakiyah. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak jawab pada orang musyrikin yang bagi alasan bodoh tadi. Kenapa Allah hantar manusia jadi Rasul? Allah Ta'ala kata, sebelum ni pun, sejak zaman Nabi Adam dulu pun, tak pernah aku hantar malaikat ke, jin ke, toyol ke jadi Rasul. Manusia. Kamu, bila orang Yahudi ada Nabi bernama Musa, kamu boleh terima. Orang Yahudi ada Nabi bernama Musa, kamu boleh terima. Orang Nasrani ada Nabi bernama Isa, kamu boleh terima. Walaupun mereka tu manusia, Nabi Musa manusia, Nabi Isa manusia, kamu tak ada masalah nak terima. Tiba-tiba tang bangsa kamu sampai kat zaman kamu, bila Allah pilih manusia yang nama Muhammad jadi Nabi, tak boleh. Kenapa manusia? Kenapa manusia? Jadi soalan kenapa manusia ni sebenarnya tak patut ditimbulkan oleh orang musyrikin. Mereka percaya orang-orang Yahudi ni orang yang berpengetahuan sebab mereka ada Nabi. Siapa Nabi mereka? Nabi Musa AS. So Nabi Musa AS tu manusia ke bukan? Manusia. Untuk orang Yahudi yang ada Nabi manusia, kamu boleh terima. Untuk bangsa kamu, Allah pilih manusia jadi Nabi, kamu tak boleh terima pula. Tak kepelik kefahaman kamu. Baik. Dalam ayat ni Allah nak beritahu tiga perkara. Pertama, para Nabi yang Allah pilih adalah manusia. Yang kedua, mereka adalah lelaki. Kerana ini nak menjawab ada beberapa pendapat-pendapat di kalangan ulama-ulama Islam
Ada Nabi di kalangan perempuan. Bila tanya kenapa ada Nabi di kalangan perempuan? Sebab Nabi itu dapat perempuan tu dapat wahyu daripada Allah. Antaranya Hawa alaihissalam. Hawa, isteri Nabi Adam, berbicara dengan Allah. Allah berbicara direct dengan Hawa alaihissalam. Mak Nabi Musa alaihissalam. Isteri Fir'aun. Siapa lagi? Maryam alaihissalam. Jadi bila tanya kenapa mereka mengatakan wanita-wanita tu Nabi juga? Sebab Allah bagi wahyu pada mereka juga. Tak. Wahyu yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka bukanlah bermakna mereka tu Nabi. Tapi itu hanyalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak beritahu para Nabi yang Allah pilih adalah ahli bandar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Melayu kita panggil ahli qaryah, betul kan? Bahasa Melayu kita panggil ahli qaryah. Cuma dalam bahasa Melayu kita eja K-A-R-I-A-H, kan? Qaryah kita eja bahasa Melayu. Jadi sebenarnya perkataannya bahasa Arab ni lah. Qaryah. Qaryatun, satu kampung. Pluralnya qura. Ayat kita sekarang qura. Tetapi qura kat sini tuan-tuan dan puan-puan, perkataan qura kat sini bukanlah bermakna kampung. Perkataan qura kat sini bukan bermakna kampung, bandar. Perkataan qura kat sini bermakna bandar. Saya yakin terjemahan tuan-tuan pun perkataan qura kat sini bermakna bandar. People of township, apa dia terjemah? Orang bandar. Jadi para Nabi terdahulu Allah pilih lelaki, dan lelaki yang Allah pilih itu kebanyakannya dan kebiasaannya. Kenapa saya kata kebanyakannya dan kebiasaannya orang bandar? Sebab ada juga Nabi-Nabi sebelumnya bukan orang bandar. Contoh Nabi Yaqub alaihissalam. Dia duduk kat kawasan pendalaman. Badiah, Badui. Dalam ayat 100 minggu lepas, 2 minggu lepas, tengok ayat 100 kan. Nabi Yusuf alaihissalam kata, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Allah telah buat baik pada aku ketika mana mengeluarkan aku daripada penjara dan telah mendatangkan kamu semua daripada Bedouin, kawasan kampungan. Termasuklah Nabi Yaqub alaihissalam. Kenapa Allah pilih para nabi di kalangan orang bandar? Kerana orang bandar lebih terbuka fikirannya dan lebih lembut tutur katanya. Orang bandar ni lebih terbuka gaya berfikirnya, lebih bijak dan juga lebih lembut tutur katanya. Kebiasaannya. Bukanlah semestinya. Siapa duduk bandar confirm bagus, confirm baik. Duduk kampung tak apa-apa tak baik. Tak. Kebanyakannya kebiasaannya orang duduk bandar ni dia berfikiran lebih terbuka, dia lebih bijak dalam buat keputusan, dia lebih tenang dalam menyampaikan sesuatu. Dan juga dia lebih lembut. Dia lebih lembut bertutur dalam tutur kata dia. Kat bandar beza dengan orang kampung. Orang kampung ni kasar. Orang kampung ni kasar. Oleh kerana dia sama dia je, dia tak dapat terima kadang-kadang pandangan orang lain. Dia tak dapat, dia bagi dia, oleh kerana betul dia biasa buat ke kampung dia, dia anggap orang luar pun biasa macam dia juga. Ni mentaliti orang kampung. Kita bukan nak rendahkan kampung, nak tinggi orang bandar, tak. Kat bandar pun ada orang jahat dia, kat kampung pun ada orang jahat dia. Tapi Allah nak bagi tahu bahawasanya orang kampung ni keras. Jadi Allah pilih Nabi bukan jenis orang keras. Orang yang lemah lembut dalam tutur katanya. Ada masa kena keras. Tapi orang kampung ni, orang pendalaman ni, orang yang keras. Tuan-tuan dan puan-puan, Mekah zaman dulu, bandar Mekah zaman dulu adalah bandar besar. Kita jangan bayangkan tengok gambar Mekah lama-lama bandar apa je tu. Tak itulah bandar besar zaman tu. Bandar zaman tu, itulah cara dia bandar besar. Takkan kita nak bandangkan, takkan kita nak bayangkan Mekah zaman tu bandar dia macam bandar kita sekarang. Jadi Allah pilih para Nabi di kalangan orang bandar sebab mereka lebih lembut tutur katanya, mereka lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu. Kalau kita tengok hari ni, kat tempat kita, kat bandar ni, walaupun berbeza parti politik, saya sokong warna ni, dia sokong warna ni, tapi tetap boleh sama-sama kat surau, sama-sama majlis kenduri, tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang setengah tempat di setengah kampung, bukan semua kampung je. Ni berlaku kat kampung saya. Jiran sebelah buat kenduri kahwin, jiran sebelah buat kenduri kahwin, tak nak datang. Sebab apa? Bendera dia lain, bendera si Fulani lain. Walahal bendera je pun. Kerana keras tu keras. Orang kampung gurau lain, orang bandar gurau lain. Gurauan yang biasa kita gurau kat kampung tak sesuai nak bawa kat bandar. Gurauan yang kita biasa guna gurau kat kampung tak sesuai nak bawa gurau kat bandar.
Sebab tu kalau orang kafir bandar dengan orang kafir kampung, orang kafir bandar ni melawan juga, tegur juga bila dia melawan Nabi. Tapi orang kafir yang kampung, orang munafik yang kampung, lagi kuat penentangan dia. Tengok muka surat 201 ataupun 202. Surah At-Taubah. Kita dah lalu. Tolong baca Puan Rahimah boleh? Muka surat 201, 202 macam tu lah. 202. Muka surat 202 ayat 97. Ayat 97. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Okey. Terima kasih Puan Rahimah. 3 ayat sebenarnya, 97, 98. 97, 98. Dan 99. Cerita pasal Badui. Muka surat 202 ni lah. Yang mula-mula Allah Ta'ala kata Badui ni kebanyakannya lebih dahsyat kekufurannya dan lebih dahsyat kemunafikannya, orang kampung ni. Adapun 2 ayat lepas tu, 98, 99, Allah Ta'ala nak beritahu. 98 pun sama juga. Ayat 99 Allah nak beritahu bukan semua Badui tak bagus. Bukan semua Badui jahat. Yang baik ada juga, yang bagus ada juga. Itu maksud ayat ni. Orang kafir bandar menentang Nabi, tapi orang kampung pendalaman lagi kuat penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Tengok kat skrin. Kat skrin saya share hadis daripada Imam Ahmad, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW baginda bersabda, man sakanal badiyata jafa. Siapa tinggal kat pendalaman maka kasar, keras. Orang kampung ni dia dapat satu berita, dia pegang sampai mati berita tu. Biarlah orang lain cakap apa pun. Adalah orang kampung dia belajar luar negara, belajar kedoktoran, dapat jadi doktor pakar. Dia tak nak dengar. Bila ada orang sampai kat kampung, vaksin ni semuanya boleh mematikan, vaksin ni merosakkan, vaksin ni agenda Yahudi contoh. Berita yang pertama sampai kat orang kampung ni, dia pegang. Dia pegang. Apa yang dia dengar kali pertama, itulah yang dia pegang sampai bila-bila. Datanglah doktor pakar mana pun, terangkan balik, tak nak terima. Cara mereka berfikir. Samalah juga orang kampung-kampung yang ada tok guru dia kat kampung, ada imam dia kat kampung. Apa tok guru dia ajar, apa imam dia ajar, itulah saja ilmu yang betul bagi dia. Guru-guru lain ajar, ustaz-ustaz lain ajar, walaupun kadang-kadang guru lain tu, ustaz lain tu lagi lama belajar pada guru dia, orang tak nak terima. Guru dia je betul. Keras. Pendapat dia tu sangat keras. Kasar, keras. Okey? Orang kampung-kampung kadang-kadang gurau-gurau panggil nama ayah. Kita kat bandar tak sesuai gurau-gurau panggil nama ayah. Orang kampung biasa. Orang kampung sama-sama dia sebut bodoh contoh lah kan. Dia sama dia tak ada masalah. Tapi kalau kita dah biasa gurau macam tu kat kampung, kita tak boleh nak bawa gurau macam tu kat bandar. Orang bandar tak biasa dengan gurauan tersebut. Dia Allah pilih para Nabi di kalangan orang bandar sebab tak kasar, lemah lembut dalam penyampaian. Bukan semua kampung kasar ya, jangan saya ulang balik, dan bukan semua orang bandar lembut, tak, tapi kebanyakan. Dan habis hadis ni Nabi sebut lagi, wa man ittaba'a as-sayda ghafala. Siapa yang berburu dia maka dia lalai. Saya cakap banyak pasal buru binatang dalam hutan, mancing. Dah sengaja mancing tak dapat ikan lagi, apa dia kata? Tak apalah, mungkin tunggu 10 minit lagi baru dapat kot. Dah 10 minit tak dapat, dia kata tak apalah, nanti mungkin azan maghrib aku balik. Tengok-tengok dah azan baru dapat seekor. Dah azan dapat seekor, dia kata apa? Tambah 10 minit lagi, mana tahu kau dapat seekor. Lah 7.45 baru balik rumah, nak sembahyang maghrib. Contoh, itu sekadar contoh. Jadi siapa yang suka berburu dia akan lalai, leka. Waman atas sultana iftatana. Siapa yang mendekati penguasa, sultan, maka dia akan diuji. Dia akan tergoda dengan ujian-ujian. Okay? Bila duduk kat kampung sendiri, bebas nak cakap kebenaran apa dia nak cakap kat kampung dia. Bila dah kerja dengan sultan, kerja dengan jabatan istana, benda-benda yang sultan buat tu haram, benda-benda yang sultan buat tu tak kena, contoh, maka dia tak berani nak tegur. Jadi bila ulama, ustaz tak berani nak tegur, salah tak? Salah. Okey, tak apa, tu bukan poin kita malam ni. Kita nak cerita pasal para Nabi Allah pilih adalah orang bandar. Okey, para Nabi adalah Allah pilih di kalangan orang bandar. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru.
adakah, fa maka, na adakah, fa maka, lam tidak, yasiru mereka berjalan, okey. Fil ard di bumi, fa lalu ataupun maka, yanzuru mereka memerhatikan, mereka melihat, okey. Kaifa bagaimana, kana adalah aqibatu kesudahan, Melayu panggil akibat, samalah. Alladzina orang-orang yang min daripada qablihim sebelum mereka, wa dan la benar-benar darul akhirah negeri akhirat itu khairun lebih baik li bagi alladzina orang-orang yang ittaqau bertakwa, adakah, fa maka, la tidak, taqilun kamu memahami, kamu berfikir, semua boleh. Wan samiyah, terjemahkan Puan Samiyah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah maka tidak mereka berjalan di bumi lalu mereka memerhatikan bagaimana adalah kesudahan orang-orang yang daripada sebelum mereka, dan benar-benar negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Adakah maka tidak kamu memahami? Okey. Allah SWT cakap dalam ayat yang kita sedang terjemahkan ni, maka para nabi yang Allah hantar sebelum ni, semua lelaki dan semua telah menyampaikan. Nabi-nabi aku hantar sebelum ni semuanya lelaki dan semua mereka telah menyampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Setelah berlalu sesuatu tempoh masa, umat mereka tak nak terima mereka juga, umat mereka tak nak percaya juga. Apa Allah buat? Allah binasakan mereka. Jadi setelah Allah binasakan mereka tak nak berjalan ke pergi tengok? Mereka tak nak ke berjalan pergi tengok? Okey. Ayat ini Allah Ta'ala kata mereka tak nak berjalan ke pergi tengok bagaimana kampung-kampung, negeri-negeri yang Allah dah binasakan. Macam mana kampung tu sekarang? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Bahkan negeri-negeri yang Allah binasakan ni bukanlah pendalaman. Nak kena masuk jauh baru jumpa, tak. Di laluan utama yang kamu biasa lalu. Kampung-kampung yang Allah Ta'ala telah binasakan ni adalah di laluan utama yang kamu biasa duk lalu. Kamu berniaga ke Syam, kamu lalu. Kamu berniaga ke Yaman, kamu lalu. Tengok muka surat 266. Tolong baca Puan Suraya Haidar. Page 266. Ada Puan Suraya Haidar, page 266. Ayat 74 sampai 79. 74 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami tunggang terbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras. Sesungguhnya peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua-dua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Terima kasih Puan. Ayat 76, negeri kaum Nabi Lut tu
adalah terletak di jalan yang biasa dilalui. Mereka nak berniaga ke Syam lalu ke Jordan. Memang tengok kampung Nabi Laut Mati. Kemudian begitu juga penduduk Aikah, penduduk kaum Nabi Syuaib pun sama juga yang Allah Ta'ala telah binasakan. Kedua-dua negeri itu berada di open highway, open highway. Maksudnya tak perlu kena travel jalan dalam, masuk ke pedalaman nak tengok, tak. Bandar-bandar yang Allah Ta'ala telah binasakan tu tepi jalan. Jadi orang yang kufur pada Allah zaman Nabi Muhammad ni, mereka tak ambil pengajaran ke? Mereka tak tengok ke bagaimana kampung-kampung yang Allah Ta'ala telah binasakan? Banyak mana kampung Allah Ta'ala telah binasakan? Tak ambil pengajaran. Tak nak ambil pengajaran. Tengok surah Al-Hajj. Boleh tak surah Al-Hajj? Untuk buka surat, saya cari tak. Tolong baca dia. Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca boleh? Puan Maisarah. Surah Al-Hajj. Boleh Ustaz. Itu surat 337, 45 dan 46. 337, 45 dan 46. 337. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan kerana penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditanggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Okey. Terima kasih. Allah Ta'ala kata, berapa banyak dah negeri-negeri yang kami binasakan? Banyak. Dan kesan-kesan peninggalan tu, kesan-kesan peninggalan negeri tersebut ada. Ada yang memang Allah binasakan, tak ada kesan apa langsung. Memang jadi padang jarak, padang terkukur. Tapi ada yang masih apa ya? Masih nampak kesan dia sampai ke hari ini. Masih nampak. Contoh, tolong baca Puan Nur Azhar boleh? Surah apa ya? Surah Hud. Puan Nur Azhar tolong baca surah Hud. Ayat 100. Buka surat 233 ayat 100 dan 101. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itulah sebahagian berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami menceritakan kepadamu Muhammad, antara negeri itu sebahagiannya masih ada kesan-kesannya dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika azab Tuhanmu datang, sembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Okey. Terima kasih Puan. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni pada orang musyrikin Mekah, dia orang tak pernah travel. Dan masa dia orang travel, tak tengok ke kampung-kampung yang dah Allah binasakan tu? Kalau mereka dah tengok, mereka tak fikir, tak kaji, tak ambil pengajaran ke? Kenapa kaum yang dulunya hebat? Kenapa kaum yang dulunya mewah? Kenapa kaum yang dulunya kuat Allah binasakan? Kenapa? Tak nak ambil tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut dalam ayat ni, negeri akhirat lagi baik bagi orang bertakwa. Allah nak beritahu apa dia? Orang-orang yang tengok kampung-kampung yang telah dibinasakan tu, sebab apa mereka masih tak nak beriman? Mereka tahu penduduk kampung tu dibinasakan sebab apa? Mereka pun tahu kenapa Allah binasakan penduduk kampung tersebut. Bahkan kalau yang tak travel pun mereka tahu. Bahkan ayat tadi kita kata ada yang travel tengok tapi tak berubah. Ada yang tak pernah travel, miskin ke, tak mampu ke, ataupun dia mungkin hamba abdi, tak boleh nak travel suka hati, kena ikut Tuhan. Boleh kalau Tuhan tak pergi, dia tak pergi. Contoh. Walaupun dia tak pergi, tapi sampai kepada mereka kisah-kisah para Nabi. Tolong baca dia, Puan Nur Hidayah, tolong baca boleh. Puan Nur Hidayah Ahmad, muka surat 256 ayat 9. Boleh Ustaz, sekejap. Ayat 9 lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelummu, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka meletakkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami.
dan kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Okey, puan satu lagi page, surah At-Taubah. Surah At-Taubah, muka surat 198, puan, ayat 70. 90? Ayat 70. Muka surat 198 ayat 70. 198. Ayat 70. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Adakah tidak datang kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, kaum Madian dan penduduk negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey, terima kasih puan. Jadi orang Mekah ni ada yang dah pergi tengok kampung yang Allah binasakan. Ada yang tak pergi tapi tahulah kaum Nabi Nuh dulu Allah binasa sebab apa. Kaum Ad, kaum Madian, kaum Nabi Lut sebab apa Allah binasakan. Mereka tahu cerita-cerita tu. Tapi apa sebab mereka tak nak insaf juga? Apa sebab mereka tak nak taubat juga? Sebab mereka utamakan dunia. Tu point dia. Sebab cinta dunia, utamakan dunia. Tahu dah kalau buat tu bahaya. Tak tahu dah kenapa buat tu mudarat. Buat juga. Patutlah kata negeri akhirat tu matlamat bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin bila dengar je benda tu bahaya, benda tu Allah Ta'ala murka, benda tu Allah Ta'ala tak suka, tu tinggalkan. Orang musyrikin tahu benda tu bahaya, benda tu Allah tak suka, benda tu Allah Ta'ala murka kalau buat, tapi boleh menguntungkan dunia, boleh memuaskan nafsu duniawi mereka buat. Lepas tu Allah sebut orang mukmin ni dia utamakan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni berapa banyak berita-berita orang yang jual ganja, jual dadah, dia hukum ganja sampai mati. Betul kan? Kita tengok berita kat surat khabar ke, kat Facebook ke, orang yang terlibat dengan jual dadah, jual ganja, dia hukum ganja sampai mati. Orang tengok tak? Orang tengok. Tapi berapa ramai orang yang tengok dan dia terus taubat, tak nak terlibat dengan jual dadah, tak nak terlibat dengan jual ganja, takut kena ganja sampai mati. Ada tak? Tak ada. Ada seorang hamba Allah tu, dia kata, dia kerja kat penjara. Ada berpuluh-puluh orang lagi, orang Melayu Islam kita kat sini, yang sedang menunggu death row. Tunggu masa untuk dihukum gantung sampai mati. Dia buat dengan dadah. Walau mereka bukan tak tahu, dan mereka bukan tak pernah tengok. Sebelum ni orang yang pernah dihukum juga gantung sampai mati sebab terlibat dengan dadah. Tapi menguntungkan, memudahkan dapat duit dengan banyak, sanggup buat juga. Budak-budak muda yang suka lumba motor. Mereka bukan tak pernah tengok orang yang lumba motor mati dengan jalan. Orang lumba motor jatuh motor, dah mati, kaki putus, tangan tercabuk, kepala terpisah pada badan. Mereka pernah tengok semua benda-benda macam tu. Tapi adakah mereka insaf? Walaupun dah tengok, tak insaf juga. Sebab apa? Sebab mereka seronok buat apa yang dilarang tersebut. Jadi orang mukmin pun tahu seronok buat benda macam tu. Orang mukmin pun tahu untung banyak kalau buat benda haram macam tu. Tapi orang mukmin sebenar adalah orang yang fokus akhirat. Betul Allah kata, negeri akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Maknanya, orang musyrikin tadi, dia tahu benda tu tak baik, dia tahu benda tu tak bagus. Tapi tetap buat juga. Sebab apa? Cinta dunia. Cinta dunia menyebabkan dia sanggup buat benda yang Allah Ta'ala murka, sanggup buat benda yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala katanya, afala ta'qilun, kamu tak fikir ke kesan buruk pilihan kamu sekarang? Kamu tak fikirkah kesan buruk apa yang kamu pilih untuk buat sekarang? Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam banyak tak tahu. Orang Islam banyak tak, ramai tak orang Islam yang dah tahu kisah perakhiran kaum Nabi Lut. Ramai. Betul orang Islam semua tak ada yang terlibat dengan liwat lah. Ada juga. Ustaz-ustaz yang mengajar tafsir pun, na'uzubillah min zalik, terlibat juga. Ustaz-ustaz yang pakar buat hukum hudud. Kalau zina apa hukum dia, kalau liwat apa hukuman dia. Kadang-kadang terlibat juga. Sebab apa? Sebab mengutamakan keseronokan, kecintaan terhadap dunia, mengabaikan akhirat. Bagi orang bertakwa, dia tahu benda tu seronok. Buat kalau buat. Bukan liwat lah. Berdosa-dosa yang lain, seronok kalau buat. Seronok kalau dapat buat. Nikmat lazat. Tetapi benda tu akan beri efek ke akhirat, tinggalkan. Kemampuan ada, duit ada untuk buat maksiat tersebut. Nak beli banyak mana nak beli, boleh beli. Contoh. Mereka pun tahu seronok. Tapi oleh kerana takwa ada dalam diri mereka, tinggalkan je lah. Aku tak nak akhirat aku wasak dengan sebab benda-benda macam ni. Allah Ta'ala kata, fala ta'qilun, kamu tak fikir ke? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, banyak tazkirah, banyak tausiah untuk buat kita berfikir.
untuk mengajar bab fiqh, bab semayang, bab aurat. Kita semua mungkin dah tahu. Kita semua kebanyakannya dah tahu kewajipan semayang, kewajipan aurat, kelebihan solat duha, kelebihan solat tahajud, kelebihan solat awabin. Tapi adakah semua yang tahu tidak dapat buat? Kerana apa? Kurang duduk majlis-majlis yang bawa kita fikir akhirat lebih berbanding dengan dunia. Jadi orang yang selalu duduk majlis-majlis agama, penyampai-penyampai ceramah, penyampai-penyampai tausiah, dia akan buat mereka berfikir fokus akhirat. Penyampaian yang buat kita fikir fokus akhirat itulah akan menyebabkan kita, akan mendorong kita untuk menjauhkan dosa maksiat, akan mendorong kita untuk menambahkan amal-amal sunat yang lain. Okey, baik, seterusnya ayat baru. Hatta sehinggalah, masuk ayat 110. Hatta sehinggalah Iza apabila istai asa telah berputus asa. Satu terjemah. Boleh? Satu lagi kita terjemah hampir-hampir berputus asa. Dua-dua boleh. Okay? Kenapa saya terjemah hampir? Nanti saya terangkan. Saya yakin terjemahan tuan-tuan yang depan saya tak ada seorang pun terjemah dia hampir, kan? Tapi tak apa, nanti kita bincang. Ar-rusulu para rasul. Ar-rusulu para rasul. Wah, dan zannu mereka yakin. Kat sini zon ada dua, satu terjemah zon sangka, guess, assumption. Kat sini maksud zon mereka yakin. Annahum bahawasanya mereka qad sesungguhnya kuzibu telah didustakan. Dalam bracket tulis maka, dalam bracket tulis maka, ja'ahum datang kepada mereka, nasruna bantuan kami, pertolongan kami. Maka nujia diselamatkan. Man siapa yang nasya'u kami mahu wa dan la tidak yuraddu akan ditolak. Betul terjemah warded off, akan ditolak. Yuraddu akan ditolak. Daripada perkataan yuraddu ni, tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan yuraddu keluar perkataan mardud. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar ilmu hadis, selain ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, betul kan? Hadis juga terbagi pada dua. Satu makbul, satu lagi mardud. Apa dia makbul? Diterima ni sahih saja ke? Hadis sahih dia diterima. Yang tak sahih tak diterima. Tak. Hasan pun diterima. Dhaif pun diterima. Hadis dhaif pun diterima. Cuma tak kuat dalam berhujah. Terjemah makbul diterima. Yang ditolak apa dia? Mardud. Hadis yang ditolak adalah hadis yang semua ulama mengatakan ianya apa dia? Maudhu'. Maudhu' tu direka, palsu. Okey. Ni. Jadi kita jangan berkefahaman hadis sahih sahaja. Kita kena ambil hadis sahih sahaja. Tak. Dalam ilmu hadis, makbul tu maksud diterima, bukan sahih saja. Hasan pun boleh, dhaif pun boleh. Sebab tu, selain Sahih Bukhari dan juga selain Sahih Muslim, kitab Imam Tirmizi, kitab Imam Ahmad, kitab Muwatta' Imam Malik, ada tak hadis dhaif? Ada. Habis tu Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Malik tak reti ke bab hadis? Dia reti. Dia tahu walaupun hadis tu dhaif, dia tetap makbul, diterima. Walaupun hadis tu hasan lisatihi ke hasan li ghairihi ke, tetap makbul, diterima. Yang tak boleh terima ni maudhu', direka. Ni semua orang reject. Imam Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Bukhari, selain karang kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga ada kitab-kitab hadis yang lain. Antaranya kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kitab tu nama Adab Mufrad. Imam Bukhari mengarangnya sebelum karang Sahih Bukhari.
Dalam tu ada hadis dhaif tak? Ada hadis dhaif. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi selepas Imam Bukhari karang kitab Sahih Bukhari yang hadisnya semua sahih, Imam Bukhari tak nak kata pun, kitab aku yang sebelum ni tu ada mufrad buang bakar. Buang bakar. Sebab ada dhaif dalam tu. Dhaif tak boleh guna. Kita guna yang sahih ni saja cukuplah. Tak. Dia tetap biarkan anak murid dia belajar, mengajar kitab Adabul Mufrad. Dan ini sebahagian majlis surau juga mengajar kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari ada anak murid seorang. Anak murid dia nama Imam Tirmizi. Kalau kita baca kitab hadis Imam Tirmizi, kita akan jumpa banyak tempat Imam Tirmizi tulis apa dia? Sa'altu Muhammadan faqala Muhammadun. Aku bertanya kepada Muhammad, lalu Muhammad menjawab. Siapa Muhammad kat situ? Bukan Nabi Muhammad. Imam Tirmizi tak sebut juga Nabi Muhammad. Muhammad kat situ adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Guru dia. Jadi guru dia tahu tak dalam hadis At-Tirmizi, 3 cara baca, Tarmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmuzi pun boleh. Guru dia tahu tak? Guru pada Imam Tirmizi, itu Imam Bukhari, tahu tak dalam buku hadis anak murid dia ada hadis dhaif? Tahu? Dia tak kata, buku awak ni awak baca seorang jangan ajar orang, jangan sebar kat orang. Sebab dalam buku awak ni hadis dhaif. Tak. Kerana dia tahu hadis dhaif pun masih lagi makbul. Maksud makbul tu diterima. Cumanya dalam bab berhujah, bila dia berlawanan dengan hadis sahih, maka kita utamakan hadis yang sahih. Bila berlawanan dengan hadis hasan, kita utamakan dengan hadis hasan. Yang kita reject ni, mardud. Terjemah mardud ditolak. Okey, baik, cukup. Lain pula kita bincang malam ni pula. Yuradu ditolak, maksuna azab kami. Maksuna azab kami. Maksuna ni maksudnya kesusahan yang kami datangkan. Azab lah. Orang terlanggar kita nak cakap bahasa Arab, never mind, no problem. Macam mana cakap bahasa Arab? Never mind, no problem, sebutlah baks. Orang terlanggar kita, dia kata, sorry. Kita pun jawab bahasa Arab, la baks. Tidak mengapa, tak susah. Never mind, no problem, la baks. Okay? And daripada al-qaumi kaum, al-mujrimin yang berdosa. Al-mujrimin yang berdosa. Okay. Siapa belum terjemah lagi? Rasa semua dah terjemah dah. Boleh jadi ada yang tak terjemah lagi. Puan Nak Azhar, Tuan Haji Abdul Kahar ada Puan Nak Azhar. Ada Ustaz, kejap Mana? Jadi sebenarnya kita dah ada Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggalah apabila telah berputus asa, para rasul dan mereka yang hina, mereka yang yakin bahwasanya mereka sesungguhnya telah didustakan, maka datang kepada mereka bantuan kami. Sesiapa yang maka diselamatkan siapa yang kami mahu dan tidak akan ditolak azab kamu daripada kaum azab kami daripada kaum yang berdosa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Abdul Kahar. Ayat ni bermula hatta sehinggalah. Jadi sehinggalah ni dia sambungan daripada mana? Kalau dalam bahasa Melayu kita start karangan sehinggalah. Betul ke salah? Salah kan? Karangan kita bahasa Melayu kita mulakan ayat perkataannya sehinggalah. Baik. Kalau awak tanya soalan tak apalah. Awak nak pergi kelas awak ni akan dibatalkan sehingga bila? Sehingga seminggu lepas raya. Okeylah untuk jawapan. Tapi kalau kita mulakan karangan, mulakan perkataan dengan sehingga macam tak kena. Jadi bila perkataan sehingga datang, maksudnya ada cerita sebelum. Apa kaitan sehingga dengan ayat sebelum macam ni? Sambung dengan ayat pertama kita tadi kan. Allah Ta'ala kata ayat 109, tidaklah kami mengutuskan sebelummu melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, wahyu daripada penduduk-penduduk bandar. Lalu Nabi tersebut akan berdakwah, akan menasihati, akan menyampaikan berita gembira, akan pujuk, akan warning, akan beri macam-macam ancaman. Nabi tersebut akan dakwah, nasihat, pujuk, warning, beri ancaman, berita gembira, sehinggalah apabila berputus asa para rasul. Soalan saya, boleh tak para rasul putus asa? Boleh ke tak boleh para rasul putus asa? Apa nak cuba tak jawab? Boleh Ustaz. Ya? Tak boleh.
Tak boleh, Masya-Allah. Mana dalil tak boleh? Muka surat 2 minggu lepas. Atau boleh di 3 minggu lepas. Tengok muka surat 246. Muka surat 246. Tolong baca Puan Siti Nulis ayat atas sekali. 246 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Sebab yang putus asa daripada rahmat Allah ni orang kafir je. Jadi, boleh tak Nabi putus asa? Boleh tak Nabi putus asa? Tak boleh. Para Nabi tak boleh putus asa. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi 2 terjemah. Satu, istai asa, berputus asa. Satu lagi, istai asa, hampir-hampir berputus asa. Boleh? Ustaz, kalau saya belajar grammar, istai asa tu past tense. Istai asa tu past tense, fi'il madhi past tense. Jadi bila past tense, terjemah dia kena apa? Telah berputus asa lah. Jadi kalau kita terjemah zahir, Nabi-Nabi telah berputus asa. Nabi-Nabi telah berputus asa. Macam tak kena lah pula. Lepas ni kita bincang yang boleh pula. Kat sini, tadi kan, Puan Sharifah Husna jawab, Nabi tak boleh putus asa. Betul? Tapi lepas ni kita bincang, ada yang boleh pula. Jadi sekarang saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, perkataan past tense. Perkataan past tense, tetapi terjemah dia bukan past tense. Contoh, tengok muka surat 80. Muka surat 80. Tolong baca Puan Salmiah boleh. Muka surat 80. Kalau boleh semua buka juga. Muka surat 80. Okey. Dalam muka surat 80 tu ayat yang ke-17 tak silap saya ataupun 19. Ayat 18. Ayat ke-18 ada perkataan hadara. Muka surat 80 ayat 18 ayatnya berbunyi walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara. Hadara tu past tense. Tapi apa terjemah dia? Kalau baca Puan Samia. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat daripada orang yang mati di dalam kekafiran. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang pedih. Okey, Puan Samiah saya tak kata terjemah Puan Samiah salah. Sebab terjemah Puan Samiah tadi, sehingga apabila telah datang ajal, tuan-tuan dan puan-puan, orang telah datang ajal akan cakap lagi tak? Saya bertaubat sekarang. Orang dah datang ajal nak cakap apa lagi? Tak cakap apa, dah matilah. Ada tak siapa-siapa kat sini, terjemah dia hampir, ada perkataan hampir, ada tak? Saya nak terjemah yang ada perkataan hampir. Ada? Tak ada? Hampir mati, Ustaz. Yes, hampir mati. Siapa dia tu? Terjemah hampir mati punya. Siapa dia tu? Puan Izawani, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati. Okey, cukup. Hampir mati. Dah mati belum? Belum lagi. Hampir tu saya nak sampaikan. Kalau belajar bahasa Arab, hadara tu past tense. Tapi kenapa terjemah hampir mati? Dalam bahasa Arab, ada fi'il madhi, iaitu past tense. Kita terjemah hampir-hampir nak berlaku, belum berlaku lagi. Contoh lagi ya. Jadi ini satu. Perkataan hadara, kalau tuan-tuan, saya tak kata terjemah Puan Samiah salah tadi. Kalau kita terjemah telah mati macam ni. Tengok tidaklah diterima taubat bagi orang yang melakukan kejahatan sehingga apabila telah datang kepada mereka kematian, dah matilah. Lalu dia pun berkata, sekarang saya bertaubat. Satu, Allah tak terima. Yang kedua, dan tidak juga Allah menerima taubat kepada orang yang mati sedangkan mereka kafir. So antara part pertama dengan part kedua sama je lah. Jadi part pertama nak beritahu, dua orang Allah tak terima taubat. Pertama orang yang masa dia nazak nak mati lah baru dia kata saya taubat. Allah tak terima. Yang kedua orang yang dah mati masuk kubur, alamak aku kafir tak selamatkan akhirat, sekarang taubat pun Allah tak terima juga.
Jadi past tense, lafaz past tense tapi terjemah dia hampir-hampir. Contoh dalam surah Al-Baqarah. Kita tak tengok surah Al-Baqarah, muka surat 37 ayat atas sekali. 37 ayat atas sekali. Kalau baca dia, Puan Sharifah Husna boleh. 37 ayat atas sekali. Baca sikit je lah, panjang ayat dia, baca sikit je. Dan apabila kamu menceraikan isteri kamu, maaf sekejap, ada phone sekejap. Okey. Ada apa? Telefon bunyi dah off dah. Okey. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud yang jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa... Okey. Terima kasih Puan Sharifah. Terjemah dia apa dia? Apabila kamu menceraikan isteri kamu, maka sampai akhir iddah mereka. Dia tambah perkataan akhir. Kalau ikutkan lafaznya, bahasa Arabnya, fabalaghna ajalahun. Apabila mereka telah sampai tempoh mereka. Dia orang diceraikan, dah sampai tempoh iddah, dah cukup habis iddah selepas diceraikan. Boleh tak lelaki tu rujuk balik? Mana boleh, dah iddah tak boleh rujuk balik lah. Kalau nak, kena kahwin balik semula lah. Tapi ayat ni beritahu, naklah kamu tahan mereka dengan cara yang baik ataupun lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau dah habis iddah, nak tahan apa lagi? Sebab tu terjemah balaghna tadi, apabila telah sampai akhir iddah. Nak beritahu iddah dah habis belum? Belum. Kalau ikut lafaz balaghna ajalahun, dah habis dah. Balaghna ni apa terjemah apa dia? They has fulfilled. Ajalahunna, dia term of iddah. Prescribed period. Itu maksud dia. Jadi kalau ikut terjemah balaghna, past tense. Mereka telah sampai tempoh iddah mereka. Jadi wanita yang diceraikan habis iddah dia. Kan, habis iddah dia. 3 kali suci, habis iddah dia. Yalah, habis iddah dia. Nak rujuk apa lagi? Dah tak boleh. Jadi walaupun lafaz dan lafaz past tense tak boleh kita terjemah past tense. Kita terjemah hampir-hampir nak sampai. Hampir-hampir nak sampai, maka lelaki tu buat keputusan cepat-cepat. Nak lepaskan ke nak rujuk balik. Kalau nak lepaskan, biar iddah dia habis. Maksudnya dia dah tak ada apa-apa hubungan dengan wanita tersebut. Kalau dia nak tahan wanita tersebut, masih lagi nak jadikan isteri dia, rujuk cepat sebelum habis iddah. Jadi lafaz past tense, tapi terjemah dia hampir-hampir. Dalam bahasa Melayu ada tak? Dalam bahasa Melayu ada tak perkataan past tense digunakan tetapi belum berlaku lagi perkara tersebut? Siapa boleh bagi contoh? Bahasa Melayu, perkataan past tense, okey. Perkataan past tense digunakan tapi benda tu belum berlaku lagi. Contoh, saya, ni sekadar contoh lah, saya bawa anak-anak saya pergi berjalan. Anak-anak ajak pergi jalan ke LCC. Contoh, anak-anak ajak pergi berjalan ke LCC. Saya pun drive daripada Shah Alam, daripada Shah Alam memang tak nampak lagi lah ke LCC daripada Shah Alam. Contoh, sampai ke Ampang. Contoh, dah nampak tak ke LCC? Dah nampak ke LCC. Sampai ke Ampang, dah menuju ke KLCC, lebih kurang 5 minit lagi lah nak masuk ke perkarangan KLCC, 5 minit lagi. Maka saya kata apa ke anak-anak saya? Kita dah sampai. Betul kan? Kita dah sampai. Walau dah sampai belum? Belum. Saya menggunakan lafaz kita dah sampai kepada tempat yang belum lagi sampai. Tapi kenapa guna dah sampai? Sebab dah hampir. Kita balik kampung, lebih kurang 10 minit lagi nak masuk kawasan perkampungan kita, kita pun kata apa pada anak isteri kita? Kita dah sampai kampung. Sedangkan tak sampai lagi. Jadi perkataan past tense kat situ memberi makna hampir-hampir. Dekat-dekat nak sampai. Sebab tu ayat ini boleh diterjemahkan, Nabi-Nabi itu berdakwah sampai hampir-hampir mereka nak putus asa. Dah putus asa ke belum? Belum. Nabi boleh putus asa macam kita bincang tadi. Sebab tu terjemahan pertama kat sini ialah hampir-hampir putus asa. Belum putus asa lagi. Ayat yang lebih kurang sama macam tu juga. Tolong baca dia.
Puan Nur Zakiyah telah baca oleh Puan Nur Zakiyah. Ayat yang sama juga. Boleh Ustaz. Surah apa? Surah Baqarah rasanya. Jangan saya cari. Okey. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yes. Muka surat 33 ayat 214. 33 ayat 214. Tolong baca. Puan Nur Zakiyah. Ya Ustaz. 33 ayat 214. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji dengan pelbagai ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Okey, baik. Terima kasih Puan Zakiyah. Sama Ustaz. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, logik tak? Logik tak? Kena tak? Seorang Nabi yang yakin dengan bantuan Allah, seorang yang Nabi yang yakin dengan pertolongan Allah, ketika mana dia diuji dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, mereka digoncang dengan goncangan yang hebat, Nabi itu tak tanya, bila bantuan Allah nak sampainya? Kalau yang tanya tu saya, Allah uji saya mungkin dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan sakit, contoh Allah uji saya pun tak tanya, bila Allah nak tolongnya? Bila Allah nak bagi bantuannya? Dia tu tak pelik. Sebab saya manusia biasa. Okey? Tahu Allah akan tolong, tapi lambat sangat ni bila nak tolong? Logik tak? Nabi yang Allah Ta'ala uji dengan berbagai-bagai ujian, Nabi tu pun kata juga, bila bantuan Allah nak sampai? Nabi bukan macam tu. Nabi tahu setiap sesuatu datang tepat pada masanya. Jadi bila sesuatu datang tepat pada masanya, tak perlulah Nabi tu nak tanya-tanya bila je bantuan Allah nak sampai. Sebab tu dalam terjemahan ataupun tafsiran Dr. Hamka kat sini dia kata hampir-hampir. Punya teruk Nabi tu diuji bersama dengan sahabat-sahabat dia sampai hampir-hampir Nabi tu nak kata, mata nasrullah, bila bantuan Allah nak sampai? Dah kata belum? Belum. Dah kata belum? Belum. Jadi nak cerita, ada lafaz dalam Quran yang lafaz ni lafaz seolah-olah benda tu dah berlaku, tapi hampir-hampir nak berlaku. Punya teruk Nabi tu diuji sampai nak keluar daripada mulut dia perkataan, kata-kata mata nasrullah. Tapi dalam ayat ni, kalau yang kata tu sahabat-sahabat Nabi tersebut, tak pelik. Manusia biasa macam kita. Ustaz-ustaz pun sama, dia ajar bak sabar. Lah kali dia pun mengeluh, bila nak habis ujian aku ni? Bila aku nak sihat, orang lain semua dah sihat belaka dah. Bila aku nak kaya, orang lain kaya belaka dah, aku tak kaya-kaya lagi ni. Manusia biasa mungkin akan tanya soalan macam tu. Tapi Nabi takkan tanya soalan macam tu. Sebab tu, Dr. Hamka terjemah kat sini, hampir-hampir. Punya teruk diuji sampai Nabi tu hampir-hampir nak cakap mata nasrullah, bila waktu Allah nak sampai, tak cakap lagi. Okey, baik, penerangan yang tahu. Tadilah maksudnya isti'asa kita ni, kita tak terjemah past tense secara literal. Kita terjemah hampir-hampir nak putus asa. Yang kedua, jawapannya ialah, boleh tak Nabi tu putus asa daripada berdakwah, daripada mengharapkan keimanan kaumnya? Boleh. Bila boleh? Bila Allah wahyukan pada Nabi tersebut, tidak ada lagi dah kaum kamu yang akan beriman, maka Nabi putus asa. Boleh. Sebab apa putus asa Nabi tersebut boleh? Sebab dia putus asa kerana Allah dah bagi wahyu tidak akan beriman. Yang akan datang tak akan beriman dah. Maka tak jadi masalah lah dia putus asa. Yang tak bolehnya tadi, Allah tak turunkan wahyu apa lagi, Allah tak turunkan ayat apa lagi tentang kaum dia akan beriman ke tak akan beriman. Dia lepas dakwah 3-4 bulan, malah aku. Lepas dakwah tak kena reject, dakwah kena reject, nasihat kena kutuk, malah. Tu tak boleh. Adapun nabi-nabi terdahulu, mereka terus berdakwah sampai Allah kata, yang ada ni memang takkan beriman dah. Yang ada dengan kau beriman, yang tu je beriman. Yang baru-baru jangan harap ada. Walaupun kau dakwah 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi ke, tetap takkan tambah ahli baru untuk masuk Islam. Lepas Allah beritahu macam tu baru putus asa, boleh tak? Boleh. Tak salah ketika sekiranya para nabi berputus asa setelah Allah memberi wahyu ilham pada mereka, ilham atau wahyu pada mereka, tak ada orang akan beriman. Yang ada tu je lah. Barunya takkan ada dah.
Contoh, Allah Ta'ala cakap pada Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud. Muka surat 225. Puan Rahimah tolong baca page 225 ayat 36. Ya, ayat 36. 25 ayat 26. 36. Ya, 36. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman sahaja. Kerana itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Tidak akan, terima kasih Puan, tidak akan beriman daripada kaum melainkan yang dah beriman tu je. Yang dah beriman sebelum ni tu je lah akan beriman. Akan datang memang takkan ada dah. Jadi lepas Allah cakap macam ni, Nabi berputus asa. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab Allah dah beritahu akan datang usaha pun memang takkan jumpa. Akan datang usaha pun memang takkan dapat. Jadi boleh Nabi terputus asa sebab Allah bagi ilham. Allah bagi wahyu macam ni. Maksudnya akan datang takkan ada orang baru. Dia pun stop lah. Tak ada masalah. Ni selagi Allah tak cakap macam ni, dia tak boleh suka hati. Malah give up. Banyak kali dakwah tak dengar, banyak kali dakwah tak ikut, give up. Tak. Contoh Nabi yang give up awal sebelum Allah beritahu, siapa dia? Siapa dia Nabi yang give up awal sebelum Allah beritahu? Jangan give up. Contoh siapa beritahu? Siapa boleh tahu? Nabi apa? Nabi Yunus. Yes, Nabi Yunus. Cuma tak boleh kata Nabi Yunus give up secara literal. Apa Nabi putus asa awal? Nabi Yunus salah dalam ijtihad. Dia rasa dah sesuai dah masa dia untuk dia tinggal kaum dia. Sedangkan bagi Allah tak sesuai lagi masa tu, sebab tu Allah Ta'ala bagi tarbiyah pada Nabi Yunus alaihi salam. Adapun Nabi lain, sama ada Allah cakap macam ni pada Nabi Nuh alaihi salam, Allah kata tak ada orang baru akan beriman. Yang ada tu memang akan kafir sampai matilah. Ataupun Allah Ta'ala cakap pada Nabi Lut alaihi salam, dia orang tu esok nak kena azab dah. Dia bila Allah Ta'ala cakap pada Nabi Lut, dia orang tu esok nak kena azab dah. Jadi malam ni Nabi Lut memang dah putus asa. Tak apa ke? Tak apa. Sebab Allah akan mengazab orang yang kafir. Orang yang confirm kafir, takkan beriman, Allah Ta'ala akan azab. Memang dah takkan buat macam mana pun, cakap macam mana pun takkan beriman. Maka Nabi Lut putus asa. Sebab apa putus asa? Sebab Allah dah kata dia orang yang esok confirm kena azab. Maksudnya apa dia? Memang takkan beriman. Tengok muka surat 230. Kalau baca Quran surah Al-Haidah 230 boleh? Ayat bawah sekali. Tadi 227. Ni 230 ayat bawah sekali. Ayat nombor berapa? 81. Mereka, para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Oleh itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Masih Puan. Allah dah kata apa? Esok pagi dia orang kena azab dah esok pagi tu. Jadi Allah kata macam tu pada Nabi Lut alaihi salam. Malam tu dia pun putus asa. Tak payah buat apa dah pada kaum aku ni. Give up je lah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dah turun ayat macam ni. Jadi ada waktu dan ketikanya Nabi berputus asa tak bersalah. Nabi berputus asa tak bersalah. Yang bersalahnya apa dia? Allah tak kata apa lagi. Allah tak kata tentang future macam mana lagi. Kaum mereka tu, Nabi tu pun balas, berhenti dakwah, pindah tempat lain lah. Tu yang tak boleh berputus asa. Sebab tu dalam ayat kita sekarang, dua terjemah boleh. Nak terjemah secara literal past tense pun boleh. Satu lagi past tense tu kita terjemahkan dengan perkataan hampir-hampir. Okey, baik. Lalu para Nabi tersebut, lepas mereka berdakwah, kaum mereka reject mereka, mereka putus asa dan mereka yakin. Kenapa yakin? Allah bagi wahyu lah. Bahawasanya mereka akan didustakan. Para Nabi tu yakin mereka ni, kaum mereka ni kalau dakwah 10 tahun lagi ke, 30 tahun lagi ke, 100 tahun lagi ke, benda yang sama juga akan berlaku. Lalu, ketika mana Nabi dah putus asa dan Nabi yakin mereka akan dibinasakan, mereka tetap akan menipu, lalu datanglah kepada mereka bantuan kami.
Maksudnya, datanglah kepada para nabi tersebut bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah pada para nabi tersebut bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu saja ke Allah selamatkan? Tak, bukan para nabi itu je yang Allah selamatkan. Fanujjiya man nasya, kami selamatkan juga siapa yang kami nak, iaitu orang-orang yang telah beriman di kalangan nabi tersebut. Orang-orang yang telah beriman kepada nabi tersebut kami selamatkan juga. Pertama, nabi itu memang Allah selamatkan. Nabi itu sendiri memang Allah selamatkan. Yang kedua, orang-orang bersama nabi tersebut Allah Taala selamatkan juga. Siapa yang kami nak? Para nabi memang kami nak. Selain para nabi memang kami nak selamatkan mereka. Selain para nabi, semua orang dapat ke? Tak. Siapa yang kami nak? Jadi ulama bincang, siapakah yang dimaksudkan dengan siapa yang kami nak kat sini? Maka ulama tafsir kata, orang yang kami nak kat sini adalah orang yang berusaha untuk mencegah kemungkaran. Orang yang, dia bukan nabi, tapi dalam masa yang sama bila dia tengok ada perkara mungkar, ada perkara dosa, ada perkara maksiat, dia tak senang duduk. Dia fikir macam mana nak buat mungkar maksiat tu hilang. Macam mana nak buat mungkar maksiat tu dia hentikan. Dia fikir, dia usaha, dia cuba sampaikan, dia bagi nasihat. Maka dia selamatkan tak? Ya, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Tengok muka surat 220. Tolong baca 220. Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca boleh? Boleh saya 220. Sekejap. Ayat. Bukan 220, maafkan saya. Bukan 220, maafkan saya. Sorry saya silap muka surat. Tak jumpa dalam page tu. 234. 234. Ayat 116. 116. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerosakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Okey, terima kasih Puan. Apa Allah Ta'ala kata? Kenapa dulu-dulu mak sebelum ni tak ada pun orang-orang yang ada kelebihan, keutamaan yang akan melarang orang lain daripada buat kerosakan? Kenapa tak ada orang-orang terdahulu yang mereka melarang orang lain daripada buat kerosakan? Bukan tak ada langsung, ada kecuali sedikit, dan yang sedikit itulah kami telah selamatkan. Makna ayat ni ialah selain para nabi yang kami nak selamatkan, kami juga nak selamatkan, mahu selamatkan orang-orang yang mencegah daripada kerosakan. Walaupun sedikit-sedikitlah. Katakanlah kakak, sekarang ni Nabi dah tak ada kan? Sekarang zaman kita Nabi dah tak ada. Jadi bila Allah Ta'ala bagi bala, Allah Ta'ala bagi musibah, siapa yang Allah Ta'ala akan selamatkan? Siapakah yang orang yang Allah Ta'ala kata akan dia selamatkan? Bukan Nabi, tapi Allah akan selamatkan dia. Siapa dia? Orang yang mencegah daripada kemungkaran. Walaupun dia 2 orang je, walaupun dia 3 orang je. Dari sudut zahirnya, kalau dalam kampung dia ada 1,000 orang buat maksiat. Penasihatnya, yang dakwahnya, yang ajak pada kebaikan 2 orang je. Boleh cover tak? 2 orang pendakwah, 2 orang penasihat, 2 orang orang-orang yang nak ajak pergi masjid. Contoh, manakala orang jahat dalam kampung dia 1,000 orang. Cover tak? Tak cover. Di kampung ada cover ke tak cover, bila Allah nak selamatkan dalam kampung tu, siapa yang Allah nak selamatkan? 2 orang tu je Allah nak selamatkan. Kita dah lalu dalam surah Al-A'raf kan, kisah peristiwa hari Sabtu. Golongan pertama takak ikan. Dah tahu tulis takak ikan, takak ikan juga. Golongan kedua, dia tengok saja. Dia tengok saja. Dia tak tegur, tak marah, dia tengok saja. Golongan ketiga, dia tegur. Dia cegah. Dia larang Bani Israel yang lain daripada tekak ikan. Maka apa Allah Ta'ala kata? Tengok muka surat 172, ayat 164, 165 dan 166. 164, 165 dan 166. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad. 172 kan Ustaz? Ya, ayat 164, 165 dan 166. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat kuat? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas daripada tanggungjawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang lain melakukan kejahatan
Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang berat disebabkan mereka selalu melakukan kefasikan. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala larangan, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Ini siapa yang Allah confirm selamatkan? Pertama yang confirm tak selamat. Pertama yang confirm tak selamat, tak siapa dia? Orang yang tangkap ikan, confirm tak selamat. Manakala golongan yang tengok saja, dia tak buat, dia tengok, dia tak cegah, maka golongan ni ikhtilaf ulama. Maksud ikhtilaf ulama, sebahagian kata selamat, sebahagian kata tak selamat. Golongan ketiga yang confirm Allah selamatkan, itulah ayat yang ke-165. Anjainal ladina yanhauna anis-su. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada melakukan keburukan. Sama ada nasihat mereka tu orang terima, orang dengar, orang ikut tak ikut, tapi Allah Ta'ala tetap akan selamatkan mereka. Jadi sekarang Nabi dah tak ada. Para Nabi dah tak ada. Sahabat Nabi pun tak ada. Yang adanya siapa dia? Yang adanya manusia-manusia biasa yang Allah Ta'ala akan masukkan dalam kategori yang Allah nak selamatkan kalau orang beriman tadi melibatkan diri mereka dalam usaha mencegah orang lain daripada membuat keburukan dan juga kesalahan. Okey, baik. Sama ayat kita, Allah Ta'ala kata, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Azab kami bila datang tidak akan ditolak. Azab kami bila datang tidak akan ditolak, tidak akan dijauhkan, tidak akan dapat diselamatkan lagi kaum yang berdosa. Allah Ta'ala bukan jenis sikit-sikit nak azab. Sikit-sikit nak azab. Sikit-sikit nak azab. Tak, bukan jenis macam tu. Allah bagi tempoh masa yang sangat panjang. Bila azab Allah datang, maka tidak ada siapa boleh melepaskan diri, tidak ada siapa dapat tolak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Surah apa ya kita baru lalu, tak baru jugalah, surah Hud. Muka surat 224. Telah baca Puan Azhar boleh? Page 224 ayat atas sekali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka tidak mampu menghalang siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Okay. Mereka tidak dapat menghalang azab Allah di dunia. Akhirat dah cerita. Kat dunia ni pun bila Allah Ta'ala nak bagi azab, memang tak ada siapa dapat halang. Tak ada siapa boleh negotiate dengan Allah Ta'ala, malaikat ke, Nabi ke, tak ada langsung. Tuan Haji Abdul Kahar tolong baca boleh? Tuan Haji Abdul Kahar, page 221 ayat atas sekali. 221 ayat atas sekali, 107. Dia tak available lah Ustaz. Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia, page 221. Wan Izawani tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menimpakan engkau dengan sesuatu yang berbahaya, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia, dan jika Dia mengkehendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalang limpah kurniaannya. Allah melimpahkan kurniaannya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, terima kasih Puan. Jika Allah nak menimpakan kepada kamu kemudaratan, so no one can remove for it except He. Apa dia kata? Sekiranya Allah nak timpakan kepada kamu kemudaratan, maka tiada siapa dapat halang, tiada siapa dapat hilangkan, tiada siapa dapat cegah kemudaratan tersebut kecuali Allah Ta'ala juga. Waktu Allah kata, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Azab kami bila datang, maka tidak ada seorang pun orang berdosa akan dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Ta'ala tersebut. Ayat terakhir surah Yusuf. Laqad, demi sesungguhnya. Boleh? Laqad, demi sesungguhnya. Kana adalah fi dalam qasasihim, kisah-kisah mereka. Qasasihim, kisah-kisah mereka, itu kisah-kisah para nabi ni dalam Quran ni, ibratun, pengajaran. Ibrah, pengajaran.
Sebenarnya kat surah kita sekarang dah jadi biasa perkataan ibrah ni kan. Tafsir, tajwid dan ibrah. Maksud ibrah tu pengajaran. Daripada perkataan ibrah ni keluar bahasa Melayu. Apa bahasa Melayu keluar pada ibrah? I'tibar. Daripada perkataan ibrah ni, ain, ba, rota, ibratun kan. Daripada perkataan ibratun ni keluarlah perkataan bahasa Melayu i'tibar. Semoga kita dapat ambil i'tibar. Maksud i'tibar pengajaran lah. Ain, ba, ro. Ain, ba, ro. Termasuk ibrah. Okey, baik. Li bagi ulil albab, orang-orang yang memahami. Ulil albab, orang-orang yang memahami. Ada kaitan dengan pintu. Pintu bukan albab ke Ustaz pintu? Pintu albab, tapi alif lam pada perkataan pintu adalah alif lam tambahan. Sekarang punya al-albab, alif lam yang ada pada al-albab bukan alif lam tambahan, alif lam original. Ma tidak, kana adalah ia. Terjemah kana adalah ia. Maksudnya ia tu apa? Kisah-kisah dalam Quran. Ma tidak, kana adalah ia. Yang kisah-kisah dalam Quran tu. Hadisan cerita. Hadisan cerita boleh, berita boleh, news. Okay. Yuftara yang diada-adakan. Yuftara yang diada-adakan. Direka tu maksud dia. Wa dan lakin tetapi tasdiq untuk membenarkan, tasdiqa untuk membenarkan allazi kitab yang. Sebenarnya allazi ni orang yang kat sini bukan nak cerita orang ni, nak cerita kitab yang baina yadaihi sebelum Al-Quran. Baina yadaihi sebelum Al-Quran. Wa dan tafsilan penerangan, explanation in detail, kita terjemah penerangan, kulli syai'in bagi setiap sesuatu, wa dan hudan sebagai petunjuk, wa dan rahmatan sebagai rahmat, li bagi qaumin kaum, yu'minun yang beriman, Okey, Puan Zakiah terjemahkan yang terakhir kita, Puan Zakiah, Puan Nur Zakiah. Saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh benar-benar telah ada dalam kisah-kisah mereka pengajaran bagi orang-orang yang memahami. Tidak adalah ia berita atau cerita yang diadakan, dan tetapi untuk membenarkan kita yang sebelumnya, kitab membenarkan kitab yang sebelumnya dan penerangan bagi setiap sesuatu dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Okey, terima kasih. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni bukan pasal Nabi Yusuf saja. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, maksudnya kisah para Nabi, bukan Nabi Yusuf seorang je. Nabi Musa ke, Nabi Harun ke, Nabi Ibrahim ke, ada pengajaran. Ibrah tu ada pengajaran. Ibrah kita ada pengajaran. Tapi bagi semua orang ke? Tak, bagi orang-orang yang cerdik, bijak, pandai. Ulul albab. Orang cerdik masuk kat sini, orang cerdik tu bukan cerdik belajar pandai tau. Ulul albab ni bukan masuk, dia ni ulul albab. Kenapa? Periksa nombor 1 sokmo. Jadi tu orang yang periksa nombor last sokmo dalam kelas dia. Dia periksa pada darjah 1 sampai darjah 6. Contohlah, nombor last sokmo dalam kelas. Kelas dia 30 orang, dia 29, 30 nombor dia. Kalau dia usaha lebih sikit dapat 28 je tu. Jadi dia tak layak ulul albab. Tak, maksud ulul albab kat sini bukanlah maksudnya bijak pandai periksa nombor 1 sokmo, tak. Bijak belajar lain, bijak buat keputusan dalam hidup tu benda lain. Itu bijak lain. Ulul albab ni dia tahu benda ni haram, walaupun seronok, walaupun sedap, walaupun tu besar, tapi benda ni haram, aku tak nak buat, aku nak tinggalkan. Itu ulul albab.
Orang yang belajar pandai, belajar cerdik, tapi seronok buat benda haram ni, buat je lah. Tak termasuk dalam golongan ulul albab. Okey, nampak kat sini. Jadi Allah kata, ulul albab, bila dengar kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah tersebut akan jadi pengajaran bagi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tujuan kita dengar sokmo selalu kisah-kisah Nabi dalam Quran? Masa saya belajar dulu, okay, disebabkan kita nak kejar habis kitab dalam setahun je nak habis kitab tafsir, 2 orang ustaz ajar. 1 sampai 15 ustaz lain, 16 sampai 30 ustaz lain. Memang kejar. Kisah para Nabi ni memang kejar. Nak habiskan dalam masa setahun 1 kitab. Jadi cara dia macam mana? Sampai kisah Nabi, terjemah. Tak ada penerangan. Sebab apa? Penerangan kisah Nabi ni kita dah lalu dulu dalam surah sekian-sekian, jadi tak payah ulang lagi kat sini. Itu kita belajar kat sekolah, kat madrasah, sebab nak kejar ambil kitab, nak kejar periksa tahu, tak apa. Sekarang kita kisah para Nabi yang kita belajar selalu jumpa dalam Quran, kita bukan ambil periksa pun, kita bukan ambil ujian apa-apa pun, tapi kita nak setiap kali kita lalu kisah mana-mana Nabi, ada pengajaran kita dapat. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perasaan nak tambah amal baru, ada perasaan nak tinggal banyak lagi dosa maksiat, ada perasaan nak kurangkan main telefon dalam sehari, ada perasaan nak kurangkan tengok TV. Itu ada masuk ada pengajaran ibrah. Itu masuk dalam ada pengajaran ada ibrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu share pada tuan-tuan dan puan-puan, apa tujuan Allah cerita kisah para Nabi dalam Quran pada Nabi, dan apa tujuan Allah cerita kisah para Nabi dalam Quran pada kita. Ada 3 tujuan. Untuk Nabi ada 3 tujuan, untuk kita pun ada 3 tujuan. Untuk para Nabi, pertama untuk kuatkan iman Nabi. Pertama untuk kuatkan iman Nabi SAW. Yang kedua, untuk pujuk hati Nabi SAW yang sedih, yang kecewa dengan umatnya yang reject dia. Maka Allah turunkan kisah-kisah para Nabi pada Nabi Muhammad. Nak beritahu apa dia? Sabar wahai Muhammad, bukan kau seorang kena macam ni. Bukan kau seorang kena reject macam ni. Bukan kau seorang yang kena kutuk macam ni. Orang kata kau gila, Nabi dulu pun dah pernah kata. Orang katakan mereka gila. Orang kata kau tukar sihir. Nabi-Nabi terdahulu sebelum kau pun ramai yang dah kena tuduh sebagai tukar sihir. Jadi Allah nak pujuk Nabi dengan kisah-kisah macam ni. Yang kedua. Yang ketiga, Allah sampaikan kisah para Nabi pada Nabi Muhammad SAW untuk tunjuk bukti yang dia tu Nabi. Kalau dia bukan Nabi, dia mana tahu kisah Nabi Yusuf ni dengan terperinci. Kalau dia bukan Nabi, dia mana tahu kisah Nabi Musa, Nabi Harun dengan terperinci. Dia mana pandai baca Taurat, mana pandai baca Injil. Kalau katakanlah masa tu Taurat dan Injil dah ada terjemah dalam bahasa Inggeris, lagilah Nabi tak pandai bahasa Inggeris, contoh. Jadi macam mana Nabi boleh tahu kisah para Nabi dengan terperinci betul tepat? Sebab Allah bagi wahyu pada Nabi SAW. Itu 3 sebab Allah ceritakan kisah para Nabi pada Nabi Muhammad SAW. Untuk kita, 3 sebab juga. Pertama, untuk kuatkan iman. Bila kita dengar kisah para Nabi yang kita tak pernah jumpa Nabi. Nabi-Nabi ni tak ada seorang pun kita pernah jumpa. Okay, tak ada seorang pun kita pernah jumpa. Tapi kita dengar selalu, dengar, lama-lama iman kita akan meningkat. Kepercayaan kita terhadap Al-Quran makin meningkat. Terhadap kebenaran Al-Quran makin meningkat. Kuatkan iman. Yang kedua, nak pujuk. Nak pujuk hati maksudnya apa dia? Bukan awak seorang yang ada kesusahan. Kalau awak rasa hidup awak susah, hari ni ada orang kutuk awak, ada orang mengata awak, jiran awak marah awak, contohlah. Apa lagi yang berlaku pada awak ini? Awak ada terlanggar kereta orang ke, contoh. Lepas tu orang tu maki-maki awak depan orang lain. Sedih tak? Kecewa tak? Maka Allah Ta'ala kata, bukan awak seorang menghadapi kecewa. Ada Nabi dulu lagi turut pada awak. Contoh, kita rasa kita hidup susah. Tapi pernah kita dipenjarakan selama bertahun-tahun macam Nabi Yusuf? Tak pernah. Kita rasa kita hidup susah. Pernah tak kita masa kecil, family kita buang kita? Abang-abang ke, mak ayah ke? Tak ada pun. Jadi seteruk mana pun kita, sesusah mana pun kita, yakinlah kesusahan tersebut pasti akan berakhir. Nabi Yusuf jauh lagi baik pada aku. Dan jauh lagi hebat ujiannya banding dengan aku. Ada satu tulisan, saya baca apa tau? Kita semua ada masalah hari ini. Tapi yakinlah, selagi kita bukan dalam hospital, selagi kita bukan dalam penjara, yakinlah masih terlalu banyak nikmat yang patut kita syukuri. Ya, kita ada masalah hari ini, kita ada benda-benda yang kita tak sedar hati hari ini, kita ada jumpa orang-orang yang mulutnya tak berapa bagus hari ini, jadi kita jadi down, jadi lemah semangat, jadi kecewa, macam-macam perasaan. Tapi yakinlah, sebanyak mana pun ujian yang kita hadapi hari ini, kita tetap kena bersyukur pada Allah. Sebab aku bukan dalam penjara, banyak benda aku boleh buat. Aku bukan kat hospital, banyak urusan aku boleh buat. Kita tak kena bersyukur.
Di pengajaran, yang nombor 2, kita kata kisah ni untuk ujuk diri kita. Lebih-lebih lagi kalau kita pendakwah. Kalau kita seorang yang berdakwah, kita seorang yang guru-guru menasihati anak murid, kita pemimpin kawasan qaryah kita. Jadi kita akan lebih memahami kisah-kisah ayat Quran ini. Kita akan merasakan ayat Quran ini sebagai penghibur ketika mana hati kita sedang duka lara. Tapi kalau kita tak terlibat dalam bidang dakwah, kisah-kisah ni kita dengar, dia tidak menjadi sumber inspirasi bagi diri kita sangat. Sebab kita tidak terjun dalam bidang dakwah. Yang ketiga, yang ketiga ni, kenapa Allah ceritakan kisah para nabi pada kita? Nak ambil pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, tafsiran, terjemahan, dah tu je. Terjemahan yang kita jumpa dalam Quran tu je lah yang dah ada. Bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, tu dah terjemahan dia. Tapi interpretation dia, penerangan dia, sampai kiamat tak pernah habis. Penerangan bagi setiap ayat, pengajaran yang kita boleh dapat bagi setiap ayat, sampai kiamat tak pernah habis. Akan ada senantiasa ulama-ulama yang boleh congkil benda-benda baru. Akan ada senantiasa ulama-ulama yang pandang kisah ni daripada pengajaran yang berbeza. Kita sekadar terjemah, faham maksud ayat. Tu je lah. Pengajaran yang orang dah tulis, kita boleh sampaikan. Yang orang tak tulis, kita tak reti nak korek sendiri. Kita tak reti nak ambil kefahaman sendiri. Kita tak reti. Sebab kita bukan orang yang betul-betul menceburinya, kita bukan orang betul-betul mendalami dan menjiwainya, bukan. Ulama dulu dia bagi masa perah otak. Apa pengajaran boleh dapat pada ayat ni? Apa pengajaran? Dia perah dapat. Dia dapat, dia tulis, kita baca, alhamdulillah. Kita pun dapat pengajaran. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ilham ni Allah Ta'ala bagi pada ulama' pertama kerana kesungguhan mereka. Maka mereka pun dapat ilham yang banyak. Maka kita akan dapat banyak ilmu-ilmu baru bila mana kita terjemah kadang-kadang surah Nabi, kisah Nabi dengar semua dah. Ustaz tu ceramah kisah Nabi Ibrahim, ustaz ni ceramah kisah Nabi Ibrahim, ustazah kita dulu sekolah rendah ada kisah, dah ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana penceramah-penceramah tadi mengaitkan kisah-kisah tersebut dalam kehidupan kita, dan bagaimana penerangan-penerangan mereka boleh menyebabkan kita nak jadi ke arah lebih baik. Ada beberapa perkara kita kena titik beratkan. Kalau kita hanya sekadar dengar kisah Nabi nak seronok, kita hanya sekadar dengar kisah Nabi nak dapat input ilmu yang banyak, tu je tujuan kita dengar, maka itulah kita dapat. Tapi kita betulkan niat kita, aku dengar kisah Nabi sebab aku nak ambil pengajaran sebanyak mungkin daripada kisah Nabi tersebut untuk aku masukkan dalam kehidupan aku. Itu niat betul yang pertama. Yang kedua, kita nak dapat pengajaran daripada kisah para Nabi, kita kena ada ta'zim. Maksud ta'zim, rasa besar kisah Nabi tersebut. Kita tak ada rasa, dengar semua dah kisah Nabi ni. Cemuih dah dengar kisah Nabi ni. Setiap kali Ma'al Hijrah, itulah cerita dia. Nabi lari masuk gua, lari Madinah. Itulah cerita dia. Kita tak ada ta'zim. Bila tak ada ta'zim, kita tak akan dapat pengajaran. Yang kedua. Yang ketiga, apa cara dapat pengajaran? Apa cara dapat pengajaran pada kisah para Nabi tersebut? Kita tawajuh semasa mendengar, kita tawajuh semasa kisah-kisah tersebut disampaikan pada diri kita. Sejauh mana kita tawajuh beri tumpuan pada kisah para Nabi disampaikan pada diri kita, sejauh itulah kefahaman Allah Ta'ala akan bagi, sejauh itulah pengajaran Allah Ta'ala akan bagi, sejauh itulah kita akan sungguh-sungguh mengamalkan apa yang kita dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar kisah Nabi tanpa ada perkara-perkara tadi, maka kita hanya akan dapat apa? Maklumat. Dalam Quran, bila kita terjemahkan mana-mana ayat, kita terangkan mana-mana ayat, ada dua perkara yang kita nak capai. Pertama, maklumat. Okey. Maklumat, sama macam bahasa Melayu, maklumat bahasa sama. Tapi lagi penting pada maklumat yang kita nak capai dalam Quran adalah makmulat. Apa beza dia? Maklumat dengan makmulat. Maklumat dia berasal pada ilmu. Ain, lam, mim. Jadi lagi banyak kisah para Nabi kita dengar dalam Quran, lagi banyak ilmu kita dapat tentang Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni. Oh, baru tahu Nabi dengan Nabi ni dia beradik. Baru tahu Nabi Harun, abang Nabi Musa adik, contoh. Jadi kita dapat maklumat yang banyak. Alhamdulillah dapat pahala. Tapi ni bukan maksud. Sebab kalau kita belajar tafsir ke, belajar hadis ke, nak ni semata-mata, maka orang kafir pun ada belajar kat universiti mereka perkara-perkara ni.
Ada non-Muslim yang study pasal tafsir, ada non-Muslim yang study pasal Sahih Bukhari, ada. Jadi bila mereka belajar bab tafsir, mereka baca bab Sahih Bukhari, mereka dapat tak maklumat? Dapat. Yang membezakan kita dengan mereka apa dia ni? Makmulat. Apa maksud makmulat? Tadi maklumat, ain, lam, mim, ilmu. Makmulat terbalik. Ain, mim, lam, amal. Ain, mim, lam, itu amal. Jadi tanda orang tu dapat ibrah, tanda orang tu dapat pengajaran daripada kisah para Nabi, kita akan tengok ni dia bertambah. Okay. Selain ni bertambah, Alhamdulillah, maklumat baru banyak bertambah. Alhamdulillah, makmulat pun kena bertambah juga. Itu tanda dia dapat ibrah. Kalau tak, dia dulu sebelum dengar kisah para Nabi, dengan dia sekarang lepas dengar banyak kisah para Nabi, tu je kehidupan dia. Kalau dulu jenis jaga lewat-lewat semayang, sekarang pun dah dengar kisah para Nabi, masih lagi lewat-lewat semayang. Contoh. Kalau dulu dia dengar ceramah pasal duha, pasal tahajud, pasal awabi, dia dengar semata-mata dengar, tak ada perasaan nak buat pun. Sekarang tak. Bila dengar je dalam ceramah, dalam tazkirah, dalam penyampaian Ustaz Masjid Surau, dia terus rasa nak amalkan perkara tersebut. Sebelum ni dah banyak kali dah dengar pasal tahajud ni, bagus banyak kelebihan. Tapi tetap tak ada rasa nak amal. Sekarang, Alhamdulillah, dengar pasal tahajud tu rasa nak amal. Itu maknanya telah bertambah makmulat. Jadi, sejauh mana kita bagi tumpuan dalam penyampaian yang disampaikan, sejauh itulah Allah Ta'ala akan bagi kita kefahaman, dan sejauh itulah Allah Ta'ala akan bagi kita taufik untuk amalkan apa yang kita dengar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar sambil, bukan maksud saya ceramah saya, kita kelas santai tak apa. Kita pergi Masjid Surau, kita pergi mana-mana tazkirah kat kelas-kelas lain, contohlah. Bila kita dengar sambil apa ya? Sambil tak beri tumpuan. Maka bukan saja kita tak dapat manfaat daripada majlis tersebut. Kadang-kadang sebab kita tak bagi tumpuan menyebabkan gangguan pada penyampai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua pernah, nanti bulan Ramadan masuk minggu depan, masuk je ceramah Lailatul Qadar, semua tahu hadis yang mana Nabi panggil sahabat-sahabat nak cakap pasal Lailatul Qadar, betul kan? Nabi panggil sahabat-sahabat nak cakap pasal Lailatul Qadar. Okey? Ke Nabi saja prank para sahabat ataupun Nabi saja gurau dengan para sahabat? Aku tahu dah tak ada wahyu pasal Lailatul Qadar ni. Saja panggil mari. Nanti dia orang datang ramai-ramai cakaplah tak ada. Nabi macam tu ke? Tak. Nabi SAW mula-mula panggil sahabat-sahabat sebab Nabi yakin akan turun wahyu pada dia mengenai Lailatul Qadar. Ketika mana Nabi kumpulkan sahabat-sahabat dan dapat wahyu pada Allah perkara tersebut, dua orang sahabat kelahi. Oleh kerana mereka kelahi, Allah Ta'ala angkat ilham wahyu tersebut pada Nabi SAW. Apa saya nak sampaikan? Saya bukan nak kata penceramah ni sama tahap macam Nabi, tak. Kesan audien punya action, audien punya perilaku, audien punya tak tawajuh akan beri kesan pada penyampai. Jadi bila penyampai tengok audien tak tawajuh, tengok audien main telefon, mungkin penyampai tadi dia ada 10 perkara nak sampaikan, ilham dia ada 10 perkara nak sampaikan, tapi kerana audien tak tawajuh, main telefon, tidur dalam majlis, maka daripada 10 perkara dia nak sampaikan, dia ingat mungkin 4-5 je. Kan? Jadi tawajuh audien juga memberi kesan pada orang yang menyampaikan. Oleh kerana audien dia tawajuh, audien dia sungguh-sungguh, maka Allah bagi ilham banyak kepada penceramah, kepada penyampai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau masuk kelas ataupun dengar ceramah siapa? Ustaz Nuruddin Al-Banjari, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kalau dalam ceramah dia orang tidur, orang sembang, orang tak tawajuh main telefon, dia marah. Kalau kita kata apa? Oh, tak payah marah lah. Orang tu dah berumur, dah besar. Dia nak dengar, tak dengar suka hati dia lah. Dia tak nak dengar 2-3 orang. Dia tak nak dengar. Yang nak dengar 100 orang lagi. Kenapa Syekh Nuruddin Al-Banjari marah? Dalam kalangan kita ni, ramai geng-geng SS19 kan, Subang Jaya. Ramai geng-geng yang selalu dengar kuliah ceramah tazkirah Dr. Fatimah Az-Zahra. Famous lah kan? Semua kenal lah. Dr. Fatimah Az-Zahra dalam kelas dia, saya tak pernah masuk, tapi dengar cerita sahabat-sahabat yang masuk, apa dia akan buat kalau dalam kelas dia ada orang tengok telefon? Apa dia punya reaksi dalam kelas dia ada orang tidur? Puan Sharifah Husna? Puan Sharifah Husna pula. Puan Siti Nurlis, share sikit macam mana?
Kalau masuk kelas Dr. Fatma tidur, masuk kelas Dr. Fatma bersembang, masuk kelas Dr. Fatma tengok telefon, cuba share sikit Puan Siti Nurhaliza. Dia ketuk meja, dia marah. Dia kata, jangan tidur dekat ini ayat-ayat Quran daripada Allah, dia kata. Buang masa je, dia kata. Buang masa, dia kata. Padahal, kalau dalam kelas dia 10 orang tidur, dia tetap dapat bayaran yang sama. Sekali dia datang mengajar, dia dapat satu bayaran. Kalau dalam kelas dia tu 10 orang tidur ke 15 orang tidur, 2 orang je tak wajud dengar, dia tetap dapat bayaran yang sama. Betul kan? Kisah apa dia nak tidur-tidur lah. Ramai lagi nak dengar. Tak. Kenapa dia marah? Kerana nak beritahu, kesan 2 orang tidur akan menyebabkan ilham-ilham yang dia nak sampaikan tu terbantuk. Kalau 2 orang yang tidur, 2 orang yang tidur tu sahaja tak dapat ilmu, tak apalah, orang lain dapat ilmu, tapi tak, kesan 2 orang yang tidur tu akan menyebabkan ilham-ilham yang lain terbantuk. Waktu dia marah. Dalam kalangan kita ni ramai cikgu-cikgu, ramai pensyarah-pensyarah sebelum ni. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu pensyarah-pensyarah kalau cakap kat depan, anak murid kat belakang tidur ke, sembang ke, efek tak pada penyampaian? Efek. Ustaz-ustaz yang ceramah majlis surau, kita ustaz-ustaz ceramah majlis surau ni, tengah-tengah ceramah, kat belakang orang sembang. Orang tua pula tu sembang. Kalau budak-budak sembang, kita boleh lah orang tak tahu ni, orang tua sembang kat belakang. Kita dah tengah ceramah, poin banyak nak sampaikan ni, tengok orang tua sembang, hilang habis poin. Campur geran dan sebagainya. Contoh, nak ceritanya apa dia? Tawajuh audien, kesungguhan audien, niat audien akan memberi kesan juga pada penyampai. Kesan apa kita nak dalam satu-satu tazkirah? Kita bukan sekadar nak kesan input ilmu aku bertambah, knowledge aku bertambah. Tak, kita nak tengok kesan perubahan dalam kehidupan kita. Bertambah tak amalan-amalan sunat? Berkurang tak perasaan dosa, berkurang tak keinginan dosa maksiat dalam pada diri kita? Itu yang dinamakan ibrah pengajaran tu. Dia orang ulul albab, dia dengar kisah-kisah para nabi, apa dia nak buat daripada kisah ni? Apa benda dia patut jauhi, apa benda dia patut tambah dalam kehidupan dia agar dia jadi orang yang lebih baik. Okey, baik. Itulah ulul albab. Orang bukan ulul albab, dia dengar, okey, bagus. Kisah ni bagus. Nanti hujung tahun dalam periksa, ustaz tanya saja pasal para nabi, aku boleh jawab. Contoh. Itu bukan ulul albab lagi. Maksud ulul albab ni, bagaimana kisah-kisah para nabi dalam Quran boleh buat dia berubah jadi lebih baik. Allah Ta'ala kata lagi sambung, dan tidaklah Al-Quran ini satu kisah cerita diada-adakan. Tak, bukannya Nabi Muhammad reka sendiri. Nabi Muhammad cipta sendiri. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, nak reka satu cerita, nak cerita satu kisah hidup seseorang, bukan benda mudah. Dan kalau kita tengok Al-Quran ni, kat surah Baqarah ada Nabi Musa punya kisah. Surah Ali Imran ada Nabi Musa. Surah Al-Ma'idah ada Nabi Musa. Surah Al-A'raf ada Nabi Musa. Surah Hud ada Nabi Musa. Surah Syu'ara ada Nabi Musa. Walaupun banyak tempat kisah Nabi Musa dalam Quran, tapi tidak ada kontradik antara satu sama lain. Ingat senang nak buat. Kita kadang-kadang buat, apa dia panggil? Panggil apa ya? Saya lupa, agreement. Banyak sangat agreement. Kadang-kadang agreement nombor 7 ada berlaku kontradik dengan agreement nombor 40 contoh. Sebab kita yang buat. Allah Ta'ala buat, tak ada. Jadi Allah nak beritahu, Quran yang Muhammad baca pada kamu, kisah para Nabi ni, bukanlah kisah yang diadakan, tetapi Quran ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Sebagaimana kamu orang musyrikin Mekah, percaya yang kitab sebelum Quran benar daripada Allah. Apa masalah kamu tak boleh percaya yang Quran ini benar daripada Allah? Kitab sebelum Quran, Taurat, Injil, kamu percaya ia benar daripada Allah. Tapi bila sampai tang Quran ni, kamu bagi macam-macam alasan dia bukan daripada Allah. Jadi Allah nak beritahu, Quran ni membenarkan kitab yang sebelumnya. Taurat, Injil, Quran membenarkan. So, bagaimana kamu boleh terima Taurat, Injil turun pada manusia? Kenapa Al-Quran Allah kata turun pada manusia, kamu tak nak menerimanya? Itu maksud ayat. Jadi dalam banyak tempat dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah mention bila Allah sebut tentang Quran, mesti Allah kaitkan dengan Taurat, Injil. Kenapa? Allah nak beritahu, sebagaimana Taurat, Injil daripada Allah pada manusia, macam itulah juga Quran daripada Allah pada manusia. Apa masalah tak nak terima? Contoh, muka surat 149. Contoh, ini sekadar contoh. Bila Allah sebut tentang Al-Quran, mesti Allah Ta'ala akan selit juga tentang Taurat dan Injil. Tengok muka surat 149. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad 149, ayat yang ke-155 dan 156. Ada? Puan Nur Hidayah Ahmad 155 dan 156. 155 dan 156. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkatan. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. 156. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca. Okey. Allah Ta'ala kata apa dia? Kami turunkan Quran pada kamu agar kamu ke akhirat nanti tak boleh bagi alasan, ya Allah kami tak dapat kitab. Yang dapat kitabnya tu Yahudi sebelum kami, Nasrani sebelum kami. Kami tak dapat kitab. Jadi Allah turunkan Quran pada kamu agar kamu tak bagi alasan tersebut ke akhirat. Jadi sebagaimana kamu terima Al-Quran Allah turunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, Taurat dan Injil Allah turunkan pada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa kamu tak nak terima yang Quran Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quran menerangkan segala perkara. Allah sebut dalam ayat ini sambung, wa tafsila kulli syai'. Quran menerangkan segala perkara. Ada pendapat mengatakan menerangkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan agama sahaja. Ada pendapat mengatakan tak, Quran terangkan segala perkara, semua urusan Quran terangkan. Tengok surah An-Nahli, boleh surah An-Nahli, tolong baca dia. Puan Sharifah Husna tolong baca surah An-Nahli. Baik Ustaz. 277 ayat 89. 277 ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan kepada setiap umat seorang saksi atas mereka daripada golongan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, iaitu Muslim. Kami turunkan Al-Quran yang menerangkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ni adakah termasuk urusan duniawi? Quran terangkan tak cara-cara jahit baju? Quran terangkan tak cara-cara nak masak makanan? Bagi betul-betul masak. Quran terangkan tak cara-cara buat rumah, baiki kereta? Tak ada pun. Jadi menerangkan segala sesuatu ni perkara-perkara berkaitan agama. Quran telah terangkannya secara detail. Ada pendapat mengatakan, ada ustaz pendapat mengatakan dalam bab urusan duniawi pun Allah terangkan juga dalam Quran. Ya ke? Mana ayat Allah sebut pasal buat nasi lemak? Contohlah. Maka ada dua ayat dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Terjemah dia, tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ayat tu simple, tapi beri makna dalam bab apa saja. Cara-cara buat nasi lemak, cara-cara baiki kereta, cara-cara tanam pokok, hidroponik, apa lagi? Buat tut kat pokok tanaman. Mana dalam Quran kan? Jadi semua benda tu Allah Ta'ala kata dalam satu ayat saja. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi ustaz-ustaz yang cuba mengaitkan Quran ada segala perkara, dia menggunakan ayat tersebut. Tapi tafsir-tafsir yang dulu-dulu mengatakan maksud penerangan bagi segala sesuatu adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Quran merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa Allah sebut orang beriman sahaja? Kerana orang beriman sahaja yang Quran akan jadi petunjuk dan rahmat bagi diri dia. Orang yang tidak beriman, walaupun dia jual Quran, orang tidak beriman, walaupun dia dah banyak kali khatam baca terjemahan Al-Quran, Quran tu masih lagi belum jadi rahmat, masih lagi belum jadi petunjuk bagi diri dia. Kenapa Allah mention yu'minun sahaja? Kerana orang yang beriman sahaja yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Okey, baik. Samalah juga ayat dalam surah Al-Qasas. Tengok surah Al-Qasas boleh. Puan Rahimah telah baca surah Al-Qasas? Allah cerita surah Al-Qasas dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Muka surat 385 ayat 3. Tolong baca. Puan Rahimah, 385 ayat 3. 385 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nombor 3. Ayat. Kami membacakan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Adakah Quran kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun Allah suruh Nabi sampaikan kepada orang beriman saja? Jadi pada orang selain beriman, orang Yahudi, Nasrani, musyrikin, tak payah dengar. Tak. Quran Allah suruh Nabi sampaikan pada semua orang. Tapi kenapa mention yang beriman saja?
Kerana orang beriman sahaja yang akan dapat manfaat daripada kisah-kisah Nabi dalam Quran. Orang Yahudi dia baca Quran banyak kali pun, dia baca kisah Nabi Musa banyak kali pun, tetap je tu juga keadaan dia. Hanya orang beriman saja yang akan dapat ambil pengajaran, hanya orang beriman saja yang akan dapat makin percaya terhadap kisah-kisah dalam Al-Quran. Okey, baik. Habis surah Yusuf alaihi salam. Alhamdulillah. Kita nak masuk surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd saya masuk sikit, ambil masa dah habis, saya tambah sikit lagi. Antara pengajaran yang kita akan dapat daripada surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ni peti. Apa yang ada dalam peti? Ada dua perkara yang ada dalam peti. Harap dan takut. Orang yang negara-negara yang jarang dapat hujan, kita Malaysia banyak hujan kan, negara-negara yang susah dapat hujan, setahun sekali dua je hujan. Jadi bila datang guruh peti merupakan pengharapan besar bagi mereka agar mereka dapat hujan yang secukupnya untuk tanaman dan binatang mereka. Dalam masa yang sama, guruh juga boleh jadi sebab ancaman. Kadang-kadang datang guruh, kita ingat ke guruh tu hanya akan menurunkan hujan yang baik? Kita tengok guruh tu akan mendatangkan hujan 3 hari straight kat Shah Alam. Kat Shah Alam, Lembah Kelang, hujan 3 hari berturut-turut tak berhenti, apa akan jadi? Habis banyak tempat naik air. Kalau hujan tu 3 hari berturut-turut. Jadi dalam guruh, tuan-tuan nampak, dalam guruh ada harapan, dalam guruh juga ada perkara yang mesti kita takut. Boleh jadi guruh tu datang untuk memberi harapan pada negara yang tak dapat hujan lama, ataupun guruh tu juga datang menurunkan hujan yang akan membinasakan. So, ayat ni nak beritahu apa? Dalam hidup ni, kita, nikmat yang kita nak, nikmat yang kita dapat, boleh jadi nikmat tersebut pengharapan agar Allah Ta'ala tidak azab kita ke akhirat. Boleh jadi nikmat yang kita dapat tersebut, kita kena takut. Takut nikmat tu jadi penyebab kita kena azab ke akhirat. Jadi manusia ni kena sentiasa berada dalam keadaan harap dan takut. Harap Allah terima semua amal kita, harap Allah ampun dengan dosa kita, takut-takut Allah tak terima amal kita, takut-takut Allah tidak mahu mengampunkan kita. Itu satu. Yang kedua, tadi dalam surah Yusuf tadi ada perkataan ibrah. Pengajaran. Dalam surah Ar-Ra'd pun ada pengajaran. Allah nak kata apa dia? Pengajaran yang kamu boleh dapat dalam Quran bukanlah hanya daripada kisah Nabi saja. Oh, kita dapat pengajaran bila pengajaran tu adalah kisah Nabi saja. Tak. Selain kisah Nabi, Allah cerita pasal bintang, pasal gunung, pasal langit, pasal bumi, semua tu ada pengajaran juga bagi kamu. Dalam surah Ar-Ra'd kita akan masuk ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada ustaz-ustaz cuba kaitkan satu ayat ni tentang tsunami dululah. Kalau baca dia, Puan Salmiah, tolong baca Puan Salmiah boleh? Muka surat 254 Puan Salmiah, ayat 41. 254 ayat 41, tolong baca Puan Salmiah. 254 ayat 41. Ya. Sekejap Ustaz. 254. Ayat berapa Ustaz? 41. 41. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangkan. Kami apa pun? Kami apa? Kurangkan. Terus? Betul tak Ustaz? Ya, betul. Kami kurangkan daerah-daerah itu sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum, iaitu menurut ketidak ada yang dapat menolak ketetapannya dan dia maha cepat hisapnya. Okey, terima kasih. Allah Ta'ala kata, mereka tak tengok ke? Orang kafir ni tak tengok ke? Bagaimana kami mengurangkan hujung-hujung setiap tempat. Atraf tu, kita terjemah outlying part. Atraf tu hujung. Orang kafir tak tengok ke bagaimana kami ni sentiasa mendatangi bumi dan kami mengurangkan, kita terjemah apa dia? We reduce it from outlying parts. Walaupun contoh tsunami lah kan, bila tsunami datang Allah Ta'ala habis binasakan orang-orang duduk hujung-hujung kat pantai tu. Ayat ni wallahualam ada kaitan dengan tsunami ke tak ada, wallahualam kita tak tahu. Tapi nak cakap apa, walaupun tak berlaku tsunami, tapi manusia tak tengok ke setiap hari tanah mereka makin lama makin kurang. Betul kan? Pantai ni sifat dia apa? Menghakis. Jadi makin lama nanti kawasan tanah ni akan berkurang. Sebab apa? Laut menghakis.
Jadi mereka tak tengok ke tanah-tanah mereka makin lama kami kurangkan daripada hujungnya. Dan sebenarnya bukan sekadar air. Dulu kalau kita jumpa malam-malam dulu, dia kata apa dia? Tapak sekolah dia 50 tahun lepas dia kata tu dah ada dalam laut. Maksudnya apa dia? Air laut tu makin dekat. Bukannya tempoh 10-20 tahun lama lah tempoh tu. Air laut tu akan menghakis, lama-lama makin kecil kawasan daratan bumi kita. Mereka tak pandang ke benda tu. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala buat sikit-sikit, susah ke Allah Ta'ala nak hancurkan semua sekali nanti. Itu satu. Profesor Ibrahim Zain dalam kelas dia pensyarah APJ, dia kata ayat ni bukan saja Allah Ta'ala kurangkan bumi daripada laut, bukan saja Allah Ta'ala kurangkan daratan bumi sebab air laut hakis, bukan. Bahkan daratan bumi juga boleh kurang dengan sebab padang pasir. Kita boleh hidup kat padang pasir. Padang pasir tu kita berjalan, pasir sampai ke lutut. Kita pijak pasir tu, jerlus kaki kita sampai ke lutut. Boleh hidup kat situ. Boleh buat rumah kat situ. Boleh nak cucuk tanam kat situ. Tak boleh. Jadi bukan sekadar air laut yang menghakis tanah, bahkan padang pasir juga akan menghakis tanah kita biasa hari ini. Maka kelas siang tadi ada sahabat share. Jadi Profesor Ibrahim Zain kata padang pasir juga makin lama makin membesar saiz dia. Sebagaimana laut dia haki-haki tanah, padang pasir pun sama juga, saiz dia makin lama makin membesar. Okay, jadi Allah Ta'ala kata apa? Bumi yang kamu duduk, bumi yang kamu senang cocok tanam, bumi yang kamu senang nak berjalan, kamu tak nampak ke makin lama dia makin terhakis? Satu terhakis dengan laut, yang kedua terhakis dengan padang pasir. Maka ni yang kita dapat kelas siang tadi. Ini ambil daripada Al-Fadhil Syekh Google. Saya bukan ahli lah nak terangkan benda ni. Tapi last kali dia kata apa dia? The desert within are expanding. Maksudnya gurun-gurun Sahara padang pasir tu sebenarnya makin lama makin besar. Bila padang pasir, gurun Sahara makin lama makin besar, maknanya apa? Makin lama bumi yang kita senang pijak, bumi yang sedang kita berjalan, senang kita menunggang kuda, senang kita bawa motor, bawa kereta ni, makin lama makin sikit. Okay, tuan-tuan bacalah yang panjang-panjang tu. Scientists have observed that tropical latitude are moving forward at the speed of 30 miles per decade. Apa maksud dia? Tak tahu maksud dia apa dia. Okay? Yang penting, Profesor Ibrahim Zain kata, bukan sekadar air laut menghakis bumi, padang pasir juga menghakis bumi. Okay? Mungkin tuan-tuan cari kat YouTube ke penerangan tentang ni, kita tak tahu. Ini yang ambil daripada Google lah. Saya tanya sahabat-sahabat kelas siang tadi, dia orang pun kata wallahualam, tapi ada yang share ni kat skrin. Ada yang share ni pada saya, pada grup kelas pagi. Maknanya nak beritahu, padang pasir juga semakin hari semakin membesar. Bila semakin hari semakin membesar, maknanya tanah yang mudah kita pijak ni makin hari makin berkurangan. Jadi manusia tak tengok ke benda tu berlaku? Manusia tengok. Jadi sebagaimana benda tu Allah boleh buat, sikit-sikit, susah ke bagi Allah Ta'ala nak buat banyak terus nanti? Okey, itu yang kita akan bincang nanti. Bila nanti tu? Dalam surah Ar-Ra'du ni, kita akan bincang tahun dah. Seminggu lepas lagi. Jadi minggu depan tak ada kelas. Selamat menyambut Ramadan. Minta maaf salah silap kalau ada. Selamat menyambut Aidilfitri sekali. Selamat Hari Raya sekali. Dan kita akan jumpa seminggu lepas raya insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Kelas kita malam dah tak ada bulan Ramadan, tapi kelas siang adalah macam biasa. Isnin siang ada, Selasa siang ada, Khamis siang ada, Sabtu siang ada. Jadi siapa yang berkelapangan siang boleh join, tak jadi masalah. Nak join kelas mana beritahu, saya akan sharekan link dia insya-Allah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya in advance. Selamat puasa, selamat raya. Selamat puasa, selamat hari raya, selamat bakar lemak, sembelih ayam dan sebagainya, insya-Allah.